cannot succeed without the support of the people. We cannot succeed without the support of the market. I'm happy to see reaction throughout the country is favorable. Hubungan yang baik di antara parti pemerintah dan rakyat menjadikan faktor utama sesebuah kerajaan dapat bertahan dalam tempoh yang lama. Jika hubungan ini dapat bertahan, kerajaan dapat memerintah dengan baik tanpa sebarang gangguan daripada pihak luar. Kebanyakan kerajaan yang menjaga kebajikan rakyat ini adalah kerajaan dari negara yang mengamalkan sistem demokrasi pilihan raya. Ini kerana semua rakyat akan dibawa oleh parti pemerintah yang berjaya memenangi kuasa melalui pilihan raya. Walaupun begitu, tidak semua negara demokrasi di dunia ini mengamalkan sistem suara rakyat, malah ada sebahagian kecil mereka menjadi diktator yang bertopengkan demokrasi. Kebanyakan diktator versi demokrasi ini adalah dari negara yang membangun dan contoh yang paling dekat dengan kita adalah Filipina. Filipina merupakan sebuah negara demokrasi yang menggunakan pilihan raya untuk melantik presiden. Walaupun begitu, negara ini pernah diperintah oleh diktator yang bernama Ferdinand Marcos. Beliau merupakan tokoh yang penting dalam sejarah penubuhan Filipina era moden. Nama Ferdinand Marcos gah suatu masa dahulu sebagai Presiden Filipina, tetapi kemudiannya dijatuhkan kerana pemerintahan berbentuk kleptokrasi bersama isterinya Imelda Marcos sejak Disember 1965 hingga Februari 1986. Jadi dalam video kali ini, kita akan melihat bagaimana Ferdinand Marcos yang pada awalnya diangkat sebagai hero rakyat berubah menjadi pengkhianat kepada rakyat Filipina. Teruskan menonton. Untuk peminat setia FPHD Channel, jangan lupa join membership untuk terus menyokong kami dalam menghasilkan video-video terbaru. Ahli membership juga akan diberikan akses awal dan juga dokumentari eksklusif dari kami. Harga membership serendah RM5 sahaja. Pada awal pagi Februari 1986, Imelda dan Ferdinand Marcos bersama ahli keluarga dan sekutu rapatnya telah melarikan diri ke Amerika Syarikat dengan menaiki 2 buah pesawat pengangkut C-141. Selepas berkuasa selama 21 tahun memerintah Filipina, tiada apa yang dapat membendung amarah rakyat terhadap keluarga ini. Tentera tidak lagi mahu menyokong mereka dan ribuan rakyat turun ke jalanan untuk membantah rejim berkenaan. Bagi Marcos, semua petanda ini sudah cukup untuknya meninggalkan Manila dan bersedia menyediakan rancangan melepaskan diri. Oleh sebab itu, apabila mereka tiba di pangkalan tentera udara Amerika Syarikat Hickam, Hawaii, mereka turut membawa bersama banyak barang. Mengikut laporan rasmi Kastam Amerika Syarikat, laporan setebal 23 muka surat itu merekodkan keluarga Marcos dan sekutu mereka membawa 23 peti kayu, 12 beg dan beg bimbit serta pelbagai jenis kotak di mana kandungan pakaiannya cukup untuk mengisi 67 rak pakaian, 413 barang kemas termasuk 10 kaflin bertatakan permata, patung bayi Jesus yang diperbuat daripada gading, kain perak serta rantai leher berlian, 24 jongkok emas dan lebih daripada 27 juta peso yang baru dicetak. Kesemua barangan ini yang direkodkan pihak kastam berjumlah 15 juta US dolar. Siapa Ferdinand Marcos? Ferdinand Marcos dilahirkan pada tahun 1917 di sebuah perkampungan di wilayah Ilocos Utara di Pulau Luzon, Filipina. Dia dibesarkan oleh ibu kandung Josefa Idralin dan bapa tirinya Mariano Marcos yang kedua-duanya bekerja sebagai guru dan orang yang sangat berpengaruh. Pada tahun 1925, Mariano Marcos telah dilantik menjadi ahli Kongres. Sejak kecil, Ferdinand Marcos telah diajar tentang pelbagai perkara yang menjadikannya seorang yang serba boleh, sangat berdaya saing dan bersikap tidak mudah menyerah kalah. Walaupun tinggal bersama bapa tirinya, bapa kandung Ferdinand iaitu Ferdinand Chua masih hidup pada ketika itu dan dialah yang bertanggungjawab terhadap persekolahan Ferdinand. Bapa kandungnya merupakan seorang hakim yang menyebabkan Ferdinand selalu terlepas daripada pelbagai kesalahan jenayah yang dilakukannya sejak muda. Salah satunya adalah dengan menggunakan pengaruhnya terhadap Mahkamah Agung Filipina supaya Ferdinand tidak dihadapkan ke mahkamah atas kesalahan membunuh. Ketika berumur 18 tahun, Ferdinand pernah berdepan dengan tuduhan menembak mati seorang ahli politik, Julio Nalundasan, yang meraihkan kemenangannya dalam pilihan raya Kongres. Hanya selepas 3 tahun, Ferdinand dibuktikan bersalah dan telah dipenjarakan. Ketika itu, dia baru tamat pengajian undang-undang dan merupakan antara pelajar terbaik. Namun, disebabkan oleh pengaruh ayahnya sebagai hakim, Ferdinand Marcos cuma dipenjarakan selama 6 bulan sahaja. Dan sehari selepas dibebaskan, dia kembali ke Mahkamah Agung dan mengangkat sumpah untuk menjadi seorang peguam. Ferdinand Marcos dan dunia politik Filipina. Ketika Perang Dunia berlaku,
Filipina merupakan negara yang terlibat dengan peperangan tersebut. Amerika Syarikat pada ketika itu menjadikan Filipina sebagai sekutu mereka untuk membendung kemarahan Jepun di bahagian Asia Tenggara. Perjuangan Ferdinand Marcos menentang Jepun telah menjadikannya begitu popular di kalangan rakyat Filipina. Ferdinand Marcos mempunyai pelbagai pingat penghargaan yang diberikan kepadanya kerana mempertahankan negara dalam penaklukan Jepun ke atas negara itu semasa Perang Dunia Kedua berlaku. Marcos juga mendakwa yang dia telah menubuhkan organisasi penentangan rahsia yang dikenali sebagai Ang Maharlika yang bermaksud pembebasan. Organisasi itu didakwa terdiri daripada ejen yang bekerja melawan orang Jepun. Tetapi laporan yang dikeluarkan pihak tentera telah menyimpulkan dakwaan Marcos mengetuai unit tersebut adalah penipuan dan tidak masuk akal. Sepanjang karier politiknya, dia telah menggunakan fakta tersebut untuk mendapat sokongan daripada rakyat Filipina dengan menggambarkan dirinya sebagai hero kemerdekaan negara. Selepas Perang Dunia Kedua tamat, beliau sangat aktif dalam dunia politik dan pernah menjadi senator dalam parlimen kerajaan. Pada pertengahan 1960-an, Ferdinand Marcos bertanding untuk jawatan presiden dan akhirnya beliau telah berjaya memenangi kerusi presiden pada tahun 1965. Ketika penggal pemerintahan pertama, beliau begitu lembut dengan rakyat Filipina. Ramai rakyat Filipina yang suka akan pemerintahan Ferdinand Marcos kerana menjaga kebajikan rakyat dari segenap sudut. Beliau juga turut menjalinkan kerjasama yang erat dengan Amerika Syarikat dan membantu negara tersebut ketika menentang komunis di Vietnam. Bermulanya zaman kekejaman pemerintahan Ferdinand Marcos. Walau bagaimanapun, semuanya berubah apabila Ferdinand Marcos berjaya memenangi penggal pemerintahan yang kedua. Pada waktu itu, Marcos yang pada awalnya dilihat sebagai seorang presiden yang mampu mempertahankan nasib rakyat berubah menjadi presiden yang menyalahgunakan kuasa dengan menekan rakyat. Marcos juga dikaitkan dengan pelbagai penipuan berkaitan kempennya yang dipercayai datang dari berjuta-juta harta negara. Pemerintahan autokratik Ferdinand Marcos juga telah memperkenalkan pelbagai undang-undang bagi menyekat kebebasan media dan rakyatnya. Marcos dilihat berkuasa penuh atas segala perkara. Bahkan dia melantik isterinya, Imelda Marcos, dalam beberapa jawatan kerajaan. Apabila semakin berkuasa, rejim itu kemudiannya perlahan-lahan bertukar kepada pemerintahan secara diktator yang terlibat dengan pencabulan hak asasi manusia dan dakwaan pengubahan buang haram. Kadar jenayah negara juga semakin meningkat akibat daripada kemiskinan yang terpaksa ditanggung rakyat. Pemerintahannya perlahan-lahan bertukar kepada kuku besi. Pada 21 September 1972, Ferdinand Marcos telah meluluskan satu undang-undang tentera yang sangat kontroversi yang dinamakan sebagai Martial Law. Undang-undang ini merupakan undang-undang anti keganasan di mana pihak kerajaan mempunyai hak untuk menangkap mana-mana individu yang dianggap mengancam keselamatan negara tanpa sebarang perbicaraan. Ferdinand Marcos turut mengambil peluang menggunakan undang-undang ini untuk menangkap mana-mana individu yang mengancam kedudukannya sebagai Presiden Filipina. Melalui martial law, pemerintahan Ferdinand Marcos boleh menutup Kongres, menahan lawan politiknya, menguasai media dan mahkamah serta menggantung semua hak-hak sivil dan melanggar hak asasi manusia. Disebabkan oleh martial law ini juga, seramai 34,000 pekerja syarikat, pemimpin pelajar, penulis dan ahli politik ditangkap dan diseksa dengan rejatan elektrik, besi panas dan juga ada yang dirogol. Malah seramai 3,240 mayat dibuang di tempat awam, manakala 398 orang dicatatkan hilang sepanjang 9 tahun selepas ia diperkenalkan. Dalam tempoh ini juga, Ferdinand Marcos telah mencuri harta rakyat Filipina untuk menambah kekayaan peribadi dan ahli keluarganya. Rasuah berlaku dengan berleluasa pada ketika ini dikala rakyat semakin tertekan dengan kemiskinan hidup. Dengan kuasanya yang menyeluruh ke atas negara, Ferdinand Marcos turut berkuasa atas kekayaan negara. Tahun-tahun berikutnya, pemerintahan Marcos telah dicemari oleh rasuah kerajaan yang bermaharajalela, kemerosotan ekonomi dan jurang ekonomi yang semakin besar antara miskin dan kaya. Selain itu, berlaku juga pemberontakan gerila komunis yang aktif di kawasan pedalaman pulau-pulau di Filipina. Antara rasuah yang paling kontroversi ialah melibatkan koleksi beg tangan mewah yang dimiliki oleh isterinya Imelda Marcos. Beliau dikatakan mempunyai pelbagai jenis koleksi beg tangan mewah dari seluruh dunia. Ferdinand Marcos tidak lagi mementingkan kehidupan rakyat Filipina, sebaliknya mementingkan kehidupan peribadi keluarganya. Pada dekad tersebut, rakyat Filipina hidup dalam keadaan ketakutan dengan kuasa yang dimiliki oleh Ferdinand Marcos. The Guardian melaporkan seramai 40% daripada rakyat Filipina jatuh miskin teruk, iaitu dengan pendapatan kurang daripada $2 sehari.
digulingkan dengan kuasa rakyat. Akhirnya, rakyat Filipina sudah tidak tahan lagi dengan pemerintahan Ferdinand Marcos yang dilihat semakin hari semakin kejam. Dalam pilihan raya tahun 1986, Ferdinand Marcos sekali lagi dinobatkan sebagai presiden dengan mendapat kemenangan yang besar tetapi mencurigakan. Dia berkeras untuk mempertahankan kemenangannya ini. Ini menimbulkan kemarahan rakyat Filipina yang melihat pilihan raya tersebut sebagai kotor dan penuh dengan penipuan. Ini menyebabkan berjuta-juta rakyat Filipina turun ke jalanan untuk melakukan demonstrasi. Ada di antara mereka yang dibunuh oleh pihak tentera dalam demonstrasi aman tersebut. Amerika Syarikat yang merupakan sekutu kuat Ferdinand Marcos telah menasihatkan beliau supaya meletakkan jawatan sebagai presiden. Akhirnya, Marcos akut dengan kehendak rakyat Filipina dan meletak jawatan secara aman. Dia diberikan suaka politik oleh Amerika Syarikat dan menetap di Hawaii dan Ferdinand Marcos meninggal pada tahun 1986. Kesimpulannya, keperitan hidup yang dialami oleh rakyat Filipina sangat mendalam kesan daripada pemerintahan kuku besi Ferdinand Marcos sehinggakan rakyat negara itu tidak sudi menerima mayat Ferdinand Marcos untuk dikebumikan di Filipina pada awalnya. Mayat Marcos tidak ditanam selepas kematiannya di Honolulu, Hawaii kerana mereka sekeluarga mengharapkan satu hari nanti mereka semua dapat balik ke Filipina dan menyembadikan mayatnya di negara kelahiran mereka. Hanya selepas 27 tahun kematiannya, kerajaan Filipina di bawah Presiden Fidel V. Ramos bersetuju untuk membawa pulang mayat Ferdinand Marcos. Pengkebumiannya juga dijalankan tanpa penghormatan negara. Dan pada 2016, Presiden Duterte kemudiannya bersetuju untuk membenarkan supaya mayat Ferdinand dikebumikan di Makam Pahlawan kerana jasanya yang terdahulu. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.